Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Kecemerlangan dilakar pelumba negara Amir Harris Jeffrey pada perlumbaan Hyundai NCAP 2024 di Zhuhai, China berjaya mengharumkan nama Malaysia. Lebih membanggakan apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada Amir Harris kerana berjaya menjuarai perlumbaan pusingan 4 tersebut. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kejayaan Amir Harris itu hasil sokongan penuh daripada keluarga dan diharap jadi pembakar semangat atlet-atlet negara. Pelumba berusia 25 tahun itu menjuarai perlumbaan anjuran Division Prestasi Hyundai pada pusingan yang berlangsung sempena perlumbaan Lasak Shanghai 8 Hours di litar antarabangsa Zhuhai. Selain kejuaraan Hyundai NCAP, Amir Harris turut beraksi dalam beberapa lagi kejuaraan antaranya Thailand Super Series Super Cup GT4 pada tahun ini. Pengecualian cukai pendapatan ke atas ganjaran kemenangan sukan yang diumumkan pada pembentangan bajet Jumaat lalu mendapat reaksi positif daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan JKPS akui langkah tersebut mampu beri suntikan semangat buat atlet negara. Sangat tidak adil jika mereka dikenakan cukai, ya, sebab bukan semua orang boleh mendapat hadiah kerana kejohanan yang telah diraih oleh mereka. Mereka bukan mengharapkan keuangan sebenarnya, mereka mahu menaikkan nama negara, tetapi penghargaan yang diberikan dalam bentuk tunai itu tidak sepatutnya dikenakan cukai. Jadi langkah yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu adalah langkah yang cukup baik. Majlis Sukan Negara MSN akan mengadakan pertemuan dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut Ketua Pengarah MSN, Abdul Rashid Yaakob, ia bagi membincangkan penggunaan peruntukan RM15 juta diterima menerusi Belanjawan 2025. Perjumpaan akan berlangsung lagi. Belum lagi finalize dia punya SOP, do and don't dan sebagainya. Jadi selepas kita finalize ini barulah kita boleh nyatakan bagaimana cara kita nak mempergunakan 15 juta ni, prosesnya bagaimana dan governance-nya macam mana. Jadi kita tunggu sekejap lah. Ia satu proses yang kita perlu bincang sampai kita dapat satu finalize jalan yang terbaik untuk kita govern the money lah. Untuk pembangunan, selain pada govern juga untuk make sure yang pembangunan bola sepak bagi peringkat itu berlaku dengan sebaik-baiknya. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh turut menegaskan bahawa dana itu tidak boleh dibelanja sesuka hati. Ia perlu digunakan untuk peningkatan prestasi oleh barisan kejurulatihan. Hoki Piala Sultan Johor 2024, Ketua Jurulatih Skuad Remaja Negara Vigneswaran tetap positif pasukannya masih mampu membuktikan kemampuan biarpun bakal berdepan cabaran sengit menentang India hari ini. Jelas beliau banyak yang telah dipelajari pemain selepas dua aksi sebelum ini menentang New Zealand dan Jepun. Dalam masa sama, Vigneswaran juga mahu skuad muda negara bekerja keras dan perkemaskan pukulan sudut penalti. Ketika ini, skuad muda kebangsaan berada di kedudukan tercorot tanpa sebarang kemenangan selepas tewas 1-4 menentang Jepun dan 2-3 sewaktu bertemu New Zealand. Keputusan itu menyukarkan peluang pasukan negara untuk mara ke final kejohanan. Terdahulu dalam saingan menentang Jepun pada Ahad menyaksikan skuad remaja kebangsaan tewas 1-4. Dalam aksi tersebut, Malaysia bermula baik apabila berupaya mendapatkan gol pembukaan pada minit ke-35 hasil jaringan gol padang Adam Ashraf. Namun, kelebihan itu hanya bertahan 4 minit apabila Hyota Kamada menyamakan kedudukan menerusi pukulan penalti. Hantaran lemah daripada benteng pertahanan negara mudah dipintas pihak lawan sekaligus membuka ruang buat Yuto Higuchi menjaringkan gol minit ke-43. Kapten Jepun Yamato Kawahara menambah derita skuad Young Tigers dengan gol padang ketiga pada minit ke-48. Gawang negara terus dibolosi menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Koyo Nishida minit ke-51. Cabaran sengit menanti pasukan remaja kebangsaan berikutan di jadual menentang India malam ini.
Ini pula perkembangan Liga Malaysia. Selangor FC bersedia hadapi dua perlawanan penting pada minggu ini di Stadium MBPJ. Esok pasukan itu dijadual menentang Jeonbuk Hyundai Motors FC dalam aksi Liga Juara-Juara Asia ACL 2 dan akan meneruskan kempen Liga Super menentang JDT pada Ahad ini. Menurut Ketua Jurulatih Selangor FC Nizam Jamil, pemain teruja berdepan Jeonbuk yang merupakan antara kelab terbaik Korea Selatan. So I think the boys dah aware dengan situasi ni. Next week kita akan 3-4 hari kita akan main dengan Jeonbuk. Lepas tu JDT. Saya rasa ini pentas yang semua pemain saya harap diorang look forward untuk main, sebab tak selalu situasi macam ni. You tak akan selalu sebagai pemain bola sepak di Malaysia ni, you tak akan selalu jumpa one of the best di Korea and then suddenly the best team di Malaysia. Misi utama Selangor FC dalam dua perlawanan itu adalah untuk mendapatkan 3 mata selain mahu memanfaatkan aksi di Stadium MBPJ. Ketika ini Selangor berada di tempat kedua kumpulan HACL 2 dengan 4 mata, manakala pendahulu milik Jeonbuk dengan 6 mata. Sementara itu dalam saingan Liga Super, Selangor berada di kedudukan kedua dengan 26 mata, ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu JDT. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan pengurusan Selangor FC, SFC, kelab penyokong dan khususnya Ultra Selangor menjaga tingkah laku bagi elak perselisihan faham dan pergaduhan semasa perlawanan. Pesanan disampaikan melalui sepucuk warkah dalam pengurusan SFC 10 Oktober lalu berikutan keprihatinan baginda terhadap semangat persaingan dalam Liga Super. Melalui hantaran di Facebook Selangor Royal Office, baginda menekankan pentingnya menghindari permusuhan dan keganasan di dalam dan luar padang. Sultan Sharafuddin berharap semua pemain dan penyokong bijak mengawal emosi agar tidak terjerumus dalam provokasi yang negatif. Baginda menegaskan dalam bola sepak, menang atau kalah adalah adat pertandingan. Namun semua pihak harus meraihkan kejayaan dan mengambil iktibar daripada kekalahan. Kuala Lumpur tanda mengukuhkan statusnya sebagai gergasi sepak takraw Malaysia. Ia selepas pasukan itu menjulang trofi Liga Sepak Takraw STL untuk kali keempat, menewaskan Perak Bison 15-11, 15-10 pada final di Spice Arena, Pulau Pinang. Kemenangan di Grand Prix GP Pulau Pinang menempatkan KL Thunder selangkah ke arah juara keseluruhan dengan mengumpul 128 mata. Walaupun mendominasi STL, KL Thunder bertekad menutup kejohanan dengan bergaya sewaktu GP terakhir di Johor pada 29 Oktober hingga 2 November depan. Pengurus KL Thunder Muhammad Zamri Abdul Rahman berkata, pasukannya tidak akan memandang rendah lawan dan menyerah kepada barisan kejurulatihan merancang strategi terbaik. KL Thunder juga telah mengesahkan tempat ke Piala Juara-Juara musim ini, di mana 4 pasukan terbaik STL 2024 akan beraksi. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2024. Pukulan-pukulan kencang dan bertenaga terus diledakkan dalam menggegar Arena Hoki Antarabangsa. Selasa 22 Oktober, Jepun bertemu Australia 3.50 minit petang. New Zealand bertemu Great Britain 6 petang. Malaysia bertemu India 8.20 minit malam dan sorotan harian perlawanan 11.30 minit malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Ya, saudara, sekian Stadium RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.